Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyaksikan majlis penyerahan 3 unit kenderaan Toyota Mirai di pekarangan Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Kenderaan Toyota Mirai daripada Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC Energy Sdn Bhd itu diserahkan kepada ketiga-tiga timbalan Premier Sarawak iaitu Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tenggaliasan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuiyan. Penambahan kenderaan hidrogen itu selaras dengan komitmen Kerajaan Sarawak menjadi peneraju tenaga hijau sekaligus merealisasikan peralihan ekonomi hijau yang mampan menjelang 2030. Ketika ditemui media selepas majlis berkenaan, Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussain berkata, melalui anak syarikat SEDC Energy Sdn Bhd, pihaknya berhasrat untuk membuka jalan bagi masa depan sifar pelepasan karbon di Sarawak. Jelas beliau, pihaknya menyokong usaha Kerajaan Sarawak mewujudkan kesedaran kepada orang ramai berkaitan perubahan iklim dalam mobiliti melalui kenderaan tenaga baharu atau New Energy Vehicles. Kita akan mempopularkan bila kita dapat bukan saja sumber dari Toyota tapi mungkin daripada syarikat-syarikat yang lain yang ada mengeluarkan kereta hidrogen seperti Hyundai misalnya. Mereka juga ada mengeluarkan kereta hidrogen. Mungkin dari Eropah, Mercedes nanti mungkin ada juga mengeluarkan kereta hidrogen dan kemungkinan besar kereta yang lebih mewah untuk menteri-menteri kita. Turut hadir Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh. Berita seterusnya, seramai 132 orang usahawan tani di Dun Batu Kawah menerima bantuan input pertanian dengan anggaran RM2,000 seorang. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuiyan berkata, bantuan input pertanian tersebut adalah inisiatif Jabatan Pertanian Bahagian Kuching bagi membantu mereka yang memerlukan serta merancangkan lagi aktiviti pertanian di kawasan itu. Katanya pada 2 tahun lepas, jumlah bantuan yang diberikan ialah RM1,000, namun tahun ini nilainya meningkat kepada RM2,000 dengan kuantiti yang sama ekoran peningkatan harga barangan. Bercakap semasa majlis penyerahan bantuan tersebut di Kuching pada Rabu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kawah itu berkata kementeriannya juga bercadang untuk menubuhkan sebuah pusat food basket di mana ianya akan menjadi pusat untuk pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan hasil pertanian di kawasan ini. Jelasnya, pusat itu nanti akan memudahkan petani di kawasan berkenaan menghantar hasil pertanian mereka untuk dijual kepada pemborong dan peniaga di sekitar Kuching. Beralih dengan laporan persidangan Dewan Rakyat, Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia sedang menyediakan justifikasi bagi kenaikan kos pelaksanaan projek klinik kesihatan Long San Baram untuk kelulusan Kementerian Ekonomi. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata anggaran kos projek berdasarkan skop keseluruhan adalah melebihi daripada kos projek yang diluluskan. Menurutnya, pelaksanaan projek klinik kesihatan Long San Baram jenis 5 bersama dengan kuartus Long San telah diluluskan pada tahun 2020 dengan kos sebanyak RM27.7 juta. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Baram Dato' Anyi Ngau dalam persidangan Dewan Rakyat pada Isnin. Tambah beliau, tender bagi projek ini hanya akan dikeluarkan selepas kelulusan kenaikan kos diperolehi. Sebelum itu, Datuk Anyi menyatakan apakah status atau jadual pelaksanaan klinik kesihatan Long San Baram yang telah diluluskan pihak kerajaan sebelum ini. Sementara itu, menjawab status kerja pembaikan klinik kesihatan Long Lama Baram yang mengalami kerosakan akibat kejadian tanah runtuh beberapa tahun lepas, Dr. Zaliha menambah JKR Sarawak telah melaksanakan kerja-kerja pembaikan kecemasan bagi membaik pulih cerun dan mendapan tanah di klinik kesihatan Long Lama. Katanya kerja tersebut telah dimulakan pada 5 Oktober 2020 dan siap sepenuhnya pada 4 Januari 2021 dengan kos berjumlah RM898,000. Ujar beliau, bagi kerja-kerja pembaikan jangka panjang, tender bagi kerja-kerja tersebut telah diiklankan pada 12 Mei 2022. Bagaimanapun jelasnya, tiada petender yang berjaya setelah penilaian dibuat.
Tender bagi kerja itu telah diiklankan semula pada 7 November 2022 dan kini sedang dalam proses penilaian tender. Kepaparan di Miri. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu memainkan peranan mereka sebagai ejen perubahan di kawasan masing-masing. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, maju atau mundurnya sesebuah kampung itu bergantung kepada kecekapan KMKK di dalam menentukan hala tuju kampung mereka. Justru KMKK harus berpandangan jauh untuk membawa pembangunan ke dalam kampung berkenaan. Katanya semasa berucap di Majlis Penyerahan Sijil Pelantikan, Pelanjutan dan Penghargaan kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum bagi kawasan N76 Marudi, daerah Beluru 2023 pada Selasa. Beliau yang juga Adun Marudi menyarankan KMKK membentuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk merancang aktiviti dan kemajuan di kampung dan rumah panjang masing-masing. Dalam majlis sama, 4 ketua masyarakat menerima sijil pelanjutan perkhidmatan, 20 orang ketua kaum menerima sijil pelanjutan perkhidmatan, 5 orang ketua kaum menerima sijil lantikan baharu perkhidmatan buat kali pertama dan seorang mantan tuai rumah telah menerima sijil tamat perkhidmatan. Datuk Dr. Penguang Manggil berharap ketua kaum yang baru dilantik kali pertama akan sentiasa merujuk kepada ketua masyarakat, pejabat daerah atau pejabat residen sekiranya terdapat kekeliruan di dalam mengambil sesuatu tindakan. Manakala di Simunjan, Jabatan Hutan Sarawak JHS menyasarkan sambutan Hari Hutan Antarabangsa IDF pada bulan Mei 2023. Pengarahnya Datuk Hamdan Mohamad berkata, sambutan kali ini merupakan sambutan di peringkat negeri. Jelasnya sambutan yang besar ini diadakan untuk menyeru kepada semua masyarakat negeri ini meraihkan dan mengingati peranan hutan untuk kesejahteraan sejagat. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS selepas merasmikan program Nature Fun Ride, Run and Walk sempena meraihkan sambutan Hari Hutan Antarabangsa tahun 2023 di Hutan Simpan Sabal Simunjan pada Selasa. Menurut beliau, JHS akan menjemput Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg bagi merasmikan sambutan IDF 2023 itu nanti. Dalam hal itu, Datuk Hamdan berkata Jabatan Hutan Sarawak JHS terus komited dalam usaha menanam lebih banyak pokok di negeri ini. Katanya, hutan secara tidak langsung juga dapat dijadikan sebuah tempat untuk menjalankan aktiviti sihat dan berekreasi. Tambah beliau, hutan di Sarawak kaya dengan kepelbagaian biologi yang unik sehingga ia dikenali sebagai salah satu kawasan biological hotspot dunia. Malah katanya hutan di Sarawak juga merupakan penyumbang tertinggi kepada liputan hutan di Malaysia iaitu sebanyak 44%. Kalau mengikut data kita, Sarawak masih lagi mempunyai 62% kawasan berhutan daripada keseluruhan tanahnya. Yang mana kita menyumbang 44% daripada hutan untuk Malaysia. Kita antara 3 wilayah ni lah, Sabah, Sarawak dan Peninsula, kita menyumbang 44%. Satu peratusan yang agak besar sebenarnya. Sementara itu, beliau berkata program ini bukan sekadar melibatkan aktiviti penanaman pokok tetapi juga bertujuan membaik pulih kawasan hutan secara landscape bagi memenuhi keperluan masyarakat sejagat pada masa kini dan akan datang. Ia juga selaras dengan agenda Greening Sarawak dengan meluaskan skop penanaman dalam meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai pentingnya kawasan liputan hijau dan hutan melalui penanaman pelbagai jenis pokok. Mengulas lanjut, beliau berkata Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg menjalankan pelbagai usaha untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri membangun menjelang 2030. Dalam program sama, Datuk Hamdan dan tetamu kenamaan yang lain melakukan aktiviti berjalan kaki sejauh 2 km disusuli dengan aktiviti penanaman pokok. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam dan saksikan sorotan Majlis Penyerahan 3 unit kenderaan
Toyota Mirai di pekarangan Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. #menyebar fakta, salam Mukas.